Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipan mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Was'adadama wasi'ahu ilmullah, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata allimni, wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pagi ni tuan-tuan, dalam hashtag Santapan Rohani, kita akan mendengar satu nasihat daripada Khalifah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, berkenaan tulis di ruangan komen 9 tanda bagi orang yang beribadah. 9 tanda bagi orang yang beribadah. Artinya, bila kita maklum Allah Ta'ala lahirkan kita, hidupkan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini, di antaranya apa? Illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, tidak aku jadikan manusia. Bahasa mudahnya tuan-tuan, Allah Ta'ala tak create kita, Allah Ta'ala tak buat kita, Allah Ta'ala tak hidupkan kita illa liya'budun, melainkan untuk betul-betul kita mengabdikan diri kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam penerusan kehidupan kita sehingga pada hari ini tuan-tuan, yang boleh jadi ada di antara kalian dah berumur 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Hari ini kita muhasabah dengan usia yang Allah Ta'ala dah berikan begitu lama, dengan kekuatan, dengan kudrah yang Allah Ta'ala telah izinkan kepada kita untuk buat ibadat. Dan banyak ibadat yang kita dah buat daripada kecil sampai hari ini tuan-tuan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma hari ini kita merenung sekejap dalam hashtag Santapan Rohani. Adakah ibadah yang kita lakukan betul-betul bernama ibadah? Saya rasa Santapan Rohani pada pagi ni agak best untuk kita menilai. Sebab hidup kita ni tuan-tuan kadang-kadang kena ada sampai satu level. Konsep penilaian tu kena ada. Dan bukanlah memberi faham kita menilai diri kita sendiri. Cuma pada pagi ini antara cara kita dapat menilai lah dengan ilmu. Ilmu yang kita pelajari sebentar nanti, dengan ilmu tu kita nilai. Dengan ilmu tu tuan-tuan kita cuba fikirkan, adakah selama ni betul-betul aku beribadah? Atau aku semata-mata menjadi hamba dunia? Dan aku nak kepada dunia, aku buat benda ni.
Aku nak kepada rezeki, aku solat apa tu? Solat duha dan sebagainya. Aku nak tu, aku nak ni. Tapi adakah ibadah yang aku lakukan ni betul-betul ibadah? Jadi, sekiranya ianya dinamakan ibadah, tuan-tuan, maka dia ada tanda. Adakah kalian jelas? Dan apa khabar anda pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani? Mudah-mudahan teruskan dengan dakwah kalian. Jangan lupa, dakwah jangan ditinggalkan. Ustaz nak dakwah macam mana? Like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Mudah-mudahan kita membantu orang-orang yang kita sayang, mereka dapat dengar juga. Dan kalam daripada anak murid Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq berkenaan 9 tanda orang yang beribadah. Jelas ke jelas? Jadi, bagi tuan-tuan yang betul-betul nak dengar apakah tanda-tandanya, apakah tanda-tandanya betul-betul kita namakan ibadah, belanja love sikit. Dengan kalian belanja love, mudah-mudahan tanda sayang dan cintanya kalian kepada ilmu dan nasihat daripada para ulama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dah beramal ni, lama dah buat ibadat, buat tu, buat ni. Adakah betul-betul namanya ibadah? Qala al-khalifatu Abu Bakr As-Siddiq, telah berkata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ibadu thalathatu asnafin, likulli sinfin thalathu alamatin, ya'rifuna biha sinfun, ya'buduna Allah ala sabil khawf. Baik. Artinya apa? Yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang beribadah itu ada 3 golongan. Tuan-tuan, sebelum kita nak tahu apakah tanda-tandanya, betul-betul kita beribadah, apakah tanda-tanda dia? Kita pecahkan dahulu. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang beribadah itu, tulis, terbahaginya mereka kepada 3 golongan. Maka, bila mana kita dah faham, sekarang ni aku berada di golongan A ke B ke C. Maka setiap satu golongan ni ada 3 tanda, ada 3 tanda, ada 3 tanda. Sebab tu saya kata, hari ni kita belajar menilai diri kita bukan dengan perasaan kita sendiri. Hari ni kita belajar menilai diri kita bukan dengan anggapan kita sendiri. Hari ni kita menilai diri kita bukan dengan akal kita sendiri. Tetapi hari ni kita nilai diri kita, tuan-tuan, dengan ilmu yang kita pelajari. Jelas ke jelas? Orang yang beribadah itu ada 3 golongan, kata Sayyidina Abu Bakar. Daripada 3 golongan, masing-masing mempunyai tanda-tanda untuk dapat diketahui. Setiap satu golongan ni ada tanda. Setiap satu golongan ni ada tanda. Setiap satu golongan ni ada tanda. Waalaikumsalam Tuan Haji Nasir, Bonda Nurani Nasir, Tuan Haji Yusof. Terima kasih kepada kalian yang terus menulis di ruangan komen. Jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Ini dakwah, tuan-tuan. Dakwah bermula daripada keluarga. Ingat masuk je live, tag dulu nama orang yang anda sayang. Itu dakwah yang paling besar. Sebelum nak fikirkan orang lain, fikirkan keluarga kita dahulu. Baik. Masing-masing mempunyai tanda-tanda untuk dapat diketahui. Setiap satu ni ada tanda-tanda dia. Likulli sinfin thalathu alamatin, ya'rifuna biha sinfun, ya'buduna Allah ala sabilil khawf. Baik. Golongan yang pertama tulis. Yang ni belum tanda lagi, kita pecah dulu. Belum tanda lagi kita pecah dulu. Golongan yang pertama, sinfun, ya'buduna Allah ala sabilil khawf. Tulis. Yang pertama, dia beribadah kepada Allah ala sabilil khawf, dengan tujuan takut kepadanya. Waalaikumsalam Bonda Musalmah Lim. Yang pertama, nanti kita muhasabah diri kita lah. Kita ambil maklumat dulu. Golongan yang pertama, dia beribadah min sabil khauf, kerana takut kepada Allah. Takut. Satu. Wasinfun ya'buduna Allah ala sabilir raja. Yang kedua tulis. Golongan yang kedua, dia beribadah kepada Allah, tak kira apa jua ibadah, khusus ke, umum ke, dia beribadah kepada Allah ala sabilir raja, di atas jalan ataupun kerana harap kepada Allah. Iaitu mengharap anugerahnya Allah. Tulis. Golongan yang kedua,
Kenapa kau berzikir ni? Kenapa kau mengaji ni? Ni nanti dengan kata 4 hari bulan ada carnival. Kenapa kau attend carnival? Ada live pula daripada pagi sampai ke malam. Aku nak anugerah Allah je. Ni dengan kata ada program khatam kitab 4.0 yang akan berlangsung pada Januari. Kenapa kau belajar? Alhamdulillah. Aku semata-mata nak mengharapkan anugerah Allah. Tu golongan yang kedua. Apa tanda dia? Sabar. Zara Sulaiman, sabar. Waalaikumsalam. Wasinfun ya'budunallaha ala sabili hubbi. Sabilil hubbi. Golongan yang ketiga tulis. Wasinfun, dan satu golongan lagi, dia beribadah kepada Allah, dia belajar ke, dia bersedekah ke, dia puasa ke, dia berzikir ke, dia solat ke, dia pergi Mekah ke, apa dan sebagainya. Apa niat dia? Min sabilil hub, kerana cinta semata-mata kepada Allah. Cinta, aku buat dia sebab apa? Cinta kepada Allah je. Aku zikir dia sebab apa? Cinta kepada Allah je. Tu ada 3 golongan. Kita pecah dulu. Saya ulang balik. Golongan yang pertama, dia beribadah. Ibadah yang macam mana? Kita buka terus. Sama ada ibadah yang khusus atau ibadah yang umum. Balik kampung ibadah, tuan-tuan. Makan ibadah, tidur ibadah. Kalau kita pandai. Tak semestinya ibadah itu kita faham solat, zikir, dah. Apa jua yang kita lakukan ni? Mengaji ni ibadah. Tuan-tuan tengok live ni ibadah. Menuntut ilmu ibadah. Apa jua ibadah. Maka saya ulang balik. Kata Sayyidina Abu Bakrin, ibadah itu terpecah kepada 3 golongan. Yang pertama, dia beribadah kepada Allah kerana apa? Min sabilil khauf, kerana takut. Yang kedua, terima kasih Nur Lili, aku beribadah kepada Allah min sabilil roja, iaitu kerana harap anugerahnya Allah. 2. Golongan yang ketiga, aku beribadah ini kerana apa? Min sabilil hub, kerana cinta kasih kepada Allah. Setakat ni jelas ke? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen untuk kita sambung apa tanda-tanda dia. Terima kasih ayahanda Tuan Haji Nasir. Apa tanda-tanda dia? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Kalau tak jelas, saya ulang balik. Matlamat kita mengaji bukan nak banyak. Matlamat kita mengaji nak faham. Bila faham, kita boleh amal pada kehidupan. Samalah program khatam kitab yang kami buat. Kami dah ada 3 program. Khatam kitab 1, khatam kitab 2, khatam kitab 3. Kenapa kita buat program tu selama setahun? Sebab kita tak nak kelam kabut sangat. Tak nak terlampau rushing. Biar slow motion kata orang Jawa. Yang penting faham dan hadam. Itu matlamat kita buat program khatam kitab. Dan jangan lupa, 4 hari bulan Disember ni kita ada carnival. Kita live pagi sampai ke malam. Semata-mata nak sediakan ilmu, maklumat kepada tuan-tuan untuk belajar. Jelas? Terima kasih. Okey, sambung. Jadi bila tuan-tuan dah jelas, maka setiap satu ni ada tanda-tanda dia. Sekarang ni, barulah kita masuk kepada satu situasi untuk kita semak. Sekarang ni begini. Tuan-tuan yang dah dapat poin tadi, tuan-tuan tak boleh letak dulu. Aku ni sebenarnya, aku ni beribadat sebab apa ni? Tuan-tuan tak boleh letak. Adakah aku sebenarnya, konon-konon lah, tuan-tuan nak dipanggil apa, nak short sendiri. Aku ni sebenarnya beribadah kerana cinta kepada Allah ni. Belum lagi. Kalau kita tak tahu tanda dia. Ataupun short sendiri. Ustaz Irwan dah ajar lama dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Setiap kali nak beramal semata-mata nak kepada redha Allah. Setiap kali solat baca ilahi anta maksudi. Setiap kali nak zikir baca ilahi anta maksudi. Kemudian tuan-tuan pula syok sendiri. Ini boleh jadi ni aku ni beramal kerana nak mencari anugerah, mengharap redha. Tuan-tuan sabar dulu. Maka hari ini kita kenali apakah tanda-tanda yang pasti. Bila ada tanda-tanda dia, jelas. Nampak macam pandai. Tapi bila kita buat satu peperiksaan, gagal rupanya. Tengok matematik, D. Tengok sains, D. Tengok dalam kelas macam pandai, matalan. Kan ada tanda-tanda dia. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah ayah anda Tuan Haji Nasir, ahlan wa sahlan. Baik, apakah tanda-tandanya tuan-tuan? Fal awwalu
Salasu alamatin. Standby untuk tulis. Saya suka tuan-tuan belajar menaip. Saya suka tuan-tuan belajar menulis. Melainkan yang tak laju tak apa. Kalau laju tu belajar menulis. Tak rugi tuan-tuan. Kata ulama, ilmu itu ibarat kijang yang liar. Kamu kena tambat akan dia. Maka tambat ilmu dengan apa? Dengan menulis. Falil awwali salasu alamatin. Kata Sayyidina Abu Bakrin, yang pertama tu, apa yang pertama? Ya'budunallaha ala sabilil khauf. Dia beramal, beribadah kepada Allah kerana takut kepada Allah. Apakah tanda-tandanya? Ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Yang pertama, yastahqiru nafsahu wa yastaqillu hasanatihi. 2, wa yastakfiru sayyiatihi. 3. Ni tanda-tanda dia. Kalau ada tanda, barulah tuan-tuan berani, boleh meletakkan. Aku ni sebenarnya berada pada situasi ini. Aku sebenarnya sekarang berada pada level ini. Apa tanda dia? Tulis di ruangan komen. Golongan yang pertama tadi, yang beribadah semata-mata kerana takut kepada Allah. Tanda dia apa? Tulis. Yang pertama, melihat dirinya hina. Ni tanda-tanda dia. Kalau dia mula rasa aku ni hina daripada orang lain, aku ni kurang daripada orang lain, aku ni fakir daripada orang lain, aku ni bodoh daripada orang lain, dia nampak diri dia hina daripada orang lain, maka tuan-tuan dah ada tanda-tanda yang jelas tuan-tuan beribadah memang kerana takutkan Allah. Melihat dirinya hina, nampak kurang, nampak lemah. Sama ada nampak itu, yang ni kalau saya syarah dalam lagi tuan-tuan 4 jam tak cukup. Dan bagi kalian yang pernah belajar dalam program khatam kitab dalam kitab tasawuf dulu, ingat tak saya ajar? Bila kita nak melihat diri hina, ada 3 penglihatan. Ni kalau kita syarah lebih mendalam. Pertama, di sisinya Allah. Kedua, di sisinya makhluk. Ketiga, di sisinya diri kita sendiri. Macam mana kita nak melihat diri kita ni hina di sisinya Allah? Macam mana kita nak melihat diri kita hina di sisinya sama makhluk? Yang tu level yang biasa. Yang lebih power, macam mana kita nak merasakan diri kita hina daripada diri kita sendiri? Kepada tuan-tuan yang dah belajar dalam program KK, mesti ingat kan cara dia kan? Yang belum, nanti insyaAllah kita belajar. Yang penting, tahu dulu tanda-tandanya. Cara mendalami, sabar. Quran tu pun Allah Ta'ala tak beri sekaligus. Dia beri kepada Nabi selama 23 tahun. Untuk apa? Diberi pelan-pelan, sikit-sikit, sikit-sikit, sikit-sikit. 1. Yang kedua, tulis apa tanda-tandanya. Kalau aku ni betul-betul beriman, beramal, beribadah kerana takut kepada Allah. Tulis, merasai kebaikannya sedikit. Tulis poin nombor 2. Merasai kebaikannya sedikit. Kalau tuan-tuan rasa amal makin banyak, tuan-tuan, kita belum lagi berada pada mana-mana level yang sepatutnya. Kalau kalian mula merasakan, ya Allah, amal makin sikit. Padahal kita beramal rasa makin banyak, tapi amal makin sikit, makin sikit, makin sikit, makin sikit, makin sikit. Orang yang merasakan kebaikannya makin sikit, amalnya makin sikit, tuan-tuan, nak tanya ni, timbul tak istilah dia nak mengungkit? Kita pun kadang-kadang faham juga, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang mengungkit ni, pertama dia rasa itu usaha dia, ikhtiar dia. Dia nampak dia yang buat. Dan benda tu dia ingat lama. Padahal dia lupa tu semua anugerah daripada Allah. Orang yang betul-betul sampai kepada level dia beribadah kerana khauf, takut. Ya Allah, bila sebut amal makin sikit, nak tanya tuan-tuan, cuba jawab secara live di ruangan komen. Orang yang merasakan amal makin sikit, amal-amal yang lama-lama dia buat tu dia nampak ke tidak? Cuba jawab. Kalian boleh faham soalan saya? Boleh jawab di Telegram, di Instagram, di Facebook kita pada pagi ini. Orang yang merasakan amal makin sikit, dia nampak tak benda yang lama-lama? Terima kasih Zul Haslim. Tak nampak dah. Bila kita tak nampak, adakah kita akan mengungkit? Tak nampak. Bila kita tak nampak, nak ungkit macam mana? Betul Nur Lili, lupa dah. Lupa tu satu konsep yang lain. Tapi nak cerita,
Ya Allah, tak ada dah amal aku ni. Makin lama tak ada, makin lama tak ada. Amal makin tak ada. Padahal dia rasa dia beramal makin banyak. Gambaran saya nak bagi faham ialah kepada Basri Hema, bila kita rasa amal tu makin sedikit, bermakna kita makin tak nampak, makin tak nampak, makin tak nampak. Maka, ni istilah tasawuf yang paling tepat. Kalau tak nampak, timbul tak istilah mengungkit. Betul Siti Zaliha, seram nak ingat. Tak ungkit dah. Kita yang ungkit ni sebab apa? Kita rasa tu hak kita. Dan kau tak ingat ke dulu aku habis ni? Habis di mamah ibarat-ibarat api. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Mana loket. Letak loket sini. Golongan yang ketiga. Golongan yang pertama, tanda yang ketiga, tulis. Yang ketiga, wayastaksiru sayyiatihi. Dan tulis, merasa keburukannya banyak. Terima kasih kepada kalian yang update. Yang ketiga apa dia? Merasai keburukannya banyak. Orang yang betul-betul dia beribadah kerana khauf, kerana takutkan Allah. Apakah tanda yang ketiga? Tuan-tuan, dia merasakan keburukan dia makin banyak. Simple je. Saya rasa formula ni is very simple. Orang merasakan keburukan makin banyak, orang yang merasakan keburukan makin banyak, tuan-tuan, adakah dia akan menonjol? Tak dah. Dia segan dengan manusia. Malu dengan Allah. Aku nak menonjol pun aku keburukan makin banyak. Tuan-tuan, ni bukan kalam saya, ni kalam daripada Al-Mubashirina fil Jannah, seorang as-sahabah yang telah pasti dan confirm syurganya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang yang beramal, beribadah kerana takut kepada Allah, apa tanda pertama? Dia melihat dirinya hina. Dia merasakan amal dia makin kurang. Yang ketiga, dia merasakan keburukan dia makin banyak. Allah, makin hina aku, makin jelek aku, makin huduh aku. Perangai makin riak, ujub makin banyak, takabur makin banyak. Tuan-tuan, ini semua tanda-tandanya. Orang yang Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad, dia beribadah kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala min khauf. Jadi sebelum kita nak meletakkan level yang pertama, baru nombor satu, tuan-tuan. Belum lagi kita bincang level yang kedua, ya'budunallah ala sabilil raja. Belum lagi kita sembang level yang ketiga, ya'budunallah ala sabilil hub. Kita beribadah kerana kasih. Yang kedua kerana harap. Yang ketiga kerana takut. Belum lagi sembang yang kedua. Tuan-tuan ni, saya rasa yang pertama ni pun tak sampai lagi kita ni. Betul ke betul? Siapa nak mengaku bersama-sama dengan saya? Tak rugi kita buat pengakuan ni. Kita bukan pergi isytihar dalam Facebook. Woi, aku ni bodoh, tulis. Tak payah. Kita isytihar waktu kita mengaji. Baru nombor satu tak lepas lagi, tuan-tuan, saya lah. Saya. Kadang-kadang kita rasa amal kita banyak, sedekah kita banyak, kita ungkit bagi duit dekat staff ni. Kau tak ingat ke aku bagi duit ni? Kau tak ingat ke aku bagi cincin ni? La ilaha illallah. Sebut bagi cincin ni, tuan-tuan. Ni, kepada laki-laki, kaum-kaum pria, kalau tuan-tuan nak memenangi cincin ni yang bernilai RM800. Sekarang ni dia Bilal buat promosi harganya 400. Saya tak nak minta 800, saya tak nak minta 400, tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang join nanti dalam Karnival Khatam Kitab yang akan berlangsung pada 4 Disember. Kepada tuan-tuan yang mendaftar pada hari Karnival tu, ni antara hadiah yang kami sediakan kepada tuan-tuan. Cincin replika cop Rasulullah SAW. Nampak tak di Telegram? Nampak tak? Ni untuk laki-laki. Nilainya RM800. Kalau tuan-tuan buka The Bilal, sahabat saya, dia sekarang ni tengah buat promosi harga RM399. Saya tak nak minta 800. Saya tak nak minta 400. Saya nak bagi percuma. Kepada tuan-tuan yang mendaftar nanti dalam program Khatam Kitab 4.0. Belajar pun dapat, cincin pun dapat. Ni untuk orang perempuan. La ilaha illallah. Ni kata ni. Bagi-bagi ungkit. Saya nak cerita nanti kepada lelaki yang tiba-tiba menang benda ni. Apa ni? Loket emas. Berapa gram hari tu? 2 gram lebih tak silap.
yang bernilai hampir lebih kurang RM800 juga, kita cari nilai yang sama. Laki-laki perempuan jangan bergaduh. Tuan-tuan, kalaulah yang menang tu lelaki besok dah bagi dekat isteri, tuan-tuan jangan ungkit. Jangan ungkit. Biarlah yang bagi tu biar. Sebab kita saya cuba nak kaitkan dengan apa yang kita belajar dengan realiti kehidupan kita. Dah bagi, jangan ungkit. Ni, kami cari lebih kurang 6 pemenang. Hari tu 3 kan? Tak. Orang tu sponsor lagi. Tuan-tuan. Dia kata, Ustaz tak puas lah nak bagi 3. Dia nak bagi lagi. Kami nak cari pula 6 pemenang. Tuan-tuan daftar program. Lepas tu dapat lagi. Ni loket. Untuk pemenang bertuah, cabutan bertuah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, sambung cerita, kita nak mengaji. Jadi maknanya, apakah tanda yang pertama untuk kita sampai kepada level ya'budunallaha ala sabilil khauf? Kita beribadah kepada Allah atas jalannya takut. 3 tanda saya ulang balik. Tanda yang pertama, iaitu dia merasakan dirinya hina. Tanda yang kedua, dia merasakan kebaikan dia sedikit. Dan tanda yang ketiga, dia merasakan keburukan dia banyak. Jadi kalaulah kita ada ketiga-tiga kriteria ni tuan-tuan, maka mudah-mudahan tuan-tuan dah masuk pada level yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dah masuk level yang pertama. Apa level tu Ustaz? Ya'budunallaha ala sabilir khauf. Aku beribadah kepada Allah kerana takut, betul-betul takut. Takutkan neraka, takutkan azab, takutkan kemurkaan Allah, takutkan kemarahan Allah. Jelas ke jelas? Jadi, bila kita dah tahu tanda pada hari ini tuan-tuan kita spot check. Saya rasa cukup kot 1. Nanti besok kita sambung pula nombor 2. Apakah tanda-tandanya orang yang beribadah pula dia sampai kepada level ala sabilir rojak, atas harap kepada anugerah Allah. Selama ni tuan-tuan dah beramal, betul. Sekarang ni kita nak pergi pula kepada tanda-tanda dia. Apa tanda-tanda dia? Dan nanti pula, lusa pula insya-Allah kita bertemu lagi sekali lah #SantaParohani. Kita dengar pula apakah tanda-tanda aku ni betul-betul aku beribadah kerana cinta kepada Allah. Mesti ada tanda. Mesti ada tanda. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini dalam #SantaParohani, walaupun sebentar, hari ini kita spot check. Kalau kita tak ada tiga-tiga tanda ni untuk mencapai label yang pertama, tuan-tuan dah mula fikir, apa yang aku kena buat? Tu cara saya tuan-tuan . Sebab tu cara saya ni mudah. Saya belajar kitab, saya baca kitab, saya more kepada praktikal. Mengajar kitab tasawuf pun saya more kepada praktikal. Sebab dalam KK4, insya-Allah saya sendiri akan mengajar kitab ni. Kitab tasawuf, suatu pengenalan asas. Ni kitab saya akan mengajar sendiri tuan-tuan. Dalam program KK 4.0. Kita akan baca kitab ni khatam selama setahun insya-Allah. Tahun lepas kami dah khatam dah. Saya dah berjaya khatam kitab ni. Jadi alhamdulillah. Kemudian untuk KK yang keempat ni, saya akan baca kitab ni lagi sekali. Bagi yang lama nak repeat, yang baru kita akan belajar tuan-tuan. Tengok macam mana saya bantu tuan-tuan nanti memahami ilmu dengan cara praktikal. Sabar, sama juga pada hari ni. Kita fokus saja. Tuan-tuan dah tahu level, ada 3 level. Jangan tengok nombor 2, nombor 3 dulu. Hari ni kita pergi pada level yang pertama. Kemudian kita spot check diri kita pada hari ni, ada tidak 3 tanda ni. Tulis di ruangan komen. Kalau ada, bersyukur dan minta Allah Ta'ala istiqamahkan. Kalau dah ada 3 tanda ni, bersyukur. Syukur ya Allah, 3 tanda ni ada. Dalam satu situasi, Ustaz, boleh tak kami syok sendiri? Terpulang. Yang penting kita dah rojok dengan ilmu. Kita syok sendiri. Iyalah, aku ni adalah tanda-tanda. Tak kisah. Yang penting kita dah ada rojokkan. Saya bukan mengajar ilmu fiqih, kita ajar ilmu akhlak dan tasawuf. Kemudian, kalau yang tak ada, tuan-tuan dah mula fikir, apa aku nak buat? Apa aku nak buat? Kalau tuan-tuan nak amalkan teknik-teknik yang saya ajar dalam program ICS ke NBS ke, tuan-tuan boleh tulis. Belajar menulis dan tampal. Belajar tulis, tampal. Tanda aku beribadah kerana takut. Pertama, apa dia? Rasa hina diri. Okey. Yang kedua, kalau dah ada tu tanda. Lepas tu yang ketiga, rasa kebaikan makin berkurang.
Kalau rasa tak ada tu, buat KIV. Nampak macam tak ada lagi ni. Riak banyak lagi ni. Yang ketiga, merasakan keburukan makin bertambah. Kalau ada tanda-tanda ni, syukur. Tak ada tanda, fikirlah apa yang perlu aku lakukan. Fikirkan apa yang perlu aku lakukan. Fikirkan apa yang perlu aku lakukan. Jelas ke jelas? Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Jangan lupa kepada tuan-tuan. Ni untuk laki-laki. Cincin replika cop Rasulullah SAW yang sedang menanti kalian yang mendaftar dalam program KK 4.0. Jangan fikir kukelo, fikir carnival dulu. Dua carnival tu ilmu banyak. Yang ni untuk perempuan yang cabutan bertuah lebih kurang ada 6 ke 7. Kan masih lagi menunggu tuan-tuan, sekarang dah ada 3. Orang tu kata nak sponsor lagi. Ada. Jadi ni untuk perempuan loket emas, bukan Zulian. Bukan Zulian ni. Dah apa lagi? Mas Korea. Tuan-tuan, sorry. Ini bukan mas Korea, ni original. Dah. Dah ada lagi hadiah yang menanti tuan-tuan. Dah. Kepada tuan-tuan yang bersama nanti dalam program Carnival, ada satu lagi hadiah. Yang tu saya tak nak bagi tahu sekarang. Saya simpan dulu. Tuan-tuan kena hadir Carnival yang akan berlangsung pada 4 Disember nanti. Dah, kita ada live daripada pagi sampai ke malam. Hari tu ada satu lagi hadiah cabutan bertuah yang paling best. Bernilai RM2,500. Bernilai RM2,500. Tuan-tuan, saya rasa hadiah tu value-nya best. Kesannya best. Dan satu benda yang akan simpan dalam memori tuan-tuan insya-Allah sampai bila-bila. Okey? Jadi saya rasa memadai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah.